Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Ahlan ya Ramadan. Selamat berpuasa pada semua para penonton, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat sekalian. Pagi ini kita akan membaca hadis yang kedua yang disusung oleh Ustaz Nasaruddin Hasan Tantawi dalam bukunya Hadis ataupun 40 Hadis Perjuangan. Perjuangan yang diiktiraf sebagai fi sabilillah. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu أن رجلا أعربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man qatala litakuna kalimatullahil a'la fahuwa fi sabilillah. Daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu bahawa seorang lelaki pendalaman datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, ada seorang lelaki yang berperang, yakni berjuang demi memperdapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Ada seorang lelaki yang berperang supaya dirinya dikenal sebagai pahlawan. Ada pula seorang lelaki yang berperang agar dirinya dihormati. Maka siapakah yang disebut berjuang di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berjuang untuk menegakkan kalimah Allah setinggi-tingginya, maka itulah orang-orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Saudara muslimin dan muslimat sekalian, berperang pada jalan Allah ini adalah kemuncak pengorbanan dalam pertembungan antara kebenaran dan kebatilan. Sudah tentu di sana ada perjuangan-perjuangan dalam melalui pertembungan yang sama sebelum sampai ke kemuncaknya, iaitu peperangan. Kemungkinan di sana berlakunya pertembungan antara kebenaran dan kebatilan dalam jiwa kita. Kita mesti berhadapan dengan syaitan, kerana syaitan membawa kebatilan. Kita mahu menegakkan kebenaran di dalam jiwa kita dan diri kita. Itu juga dipanggil perjuangan. Demikian juga dalam kita menyampaikan agama, berdakwah. Kita mahu menyampaikan kebenaran. Sudah tentu di sana adanya penyeru-penyeru yang sedang menyampaikan kebatilan. Maka juga menyampaikan agama, dakwah itu adalah perjuangan. Mendidik ummah ini menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sedar dan insaf kembali kepada agama, adalah satu perjuangan. Kerana ada di sana manusia yang cuba meruntuhkan manusia dan memusnahkan manusia di atas kebatilan. Termasuklah dalam perjuangan ialah menegakkan negeri ini dengan agama. Mentarbih berdasarkan agama. Membangun ekonomi dengan agama. Memperkasakan kerja-kerja Islam di dalam pentadbiran ini dan kebajikan untuk rakyat berasaskan tuntutan Islam, itu agama. Tetapi ada orang yang tidak senang, tidak suka melihat perkembangan-perkembangan ini.
mereka cuba untuk menyampaikan da'iyah untuk meruntuhkan usaha pembangunan ini. Itu juga adalah perjuangan. Maka dalam melaksanakan perjuangan yang berbagai-bagai corak ini, berbagai-bagai bentuk ini, sehingga kemuncaknya yang disebut oleh Nabi tadi, iaitu peperangan, memerlukan satu perkara yang penting agar perjuangan kita diterima, iaitu keikhlasan kepada Allah. Kita memberi teguran, mesti ikhlas kepada Allah. Kita memberi nasihat, mesti ikhlas kepada Allah. Kita menyampaikan agama, mesti ikhlas kepada Allah. Kita mentarbiyah negeri ini, mesti ikhlas kepada Allah. Kerana itu semua adalah perjuangan bagi meninggikan kalimah Allah. Tetapi lelaki Badui tanya Rasulullah SAW tentang orang yang melakukan perjuangan yang besar ini, tetapi dengan niatnya yang tidak benar. Niatnya bukan kerana Allah. Ada orang yang berjuang kerana mahukan harta rampasan orang. Ada orang yang berjuang. Ada orang yang menegur kawannya. Ada orang yang menyampaikan agamanya. Ada orang yang melaksanakan kerja ibadatnya. Liudhkar, untuk disebut. Orang ini adalah orang yang vokal, berani. Orang ini adalah orang yang hebat. Orang ini adalah orang yang cerdik. Orang ini memiliki pengaruh yang hebat. Lelaki yang liura makanuh, untuk dilihat kedudukannya. Dia tersuhur. Dia hebat. Dia cerdik. Dia seorang jago. Dia seorang pahlawan. Adakah ini semua orang yang memiliki sikap dan niat seumpama ini adalah orang yang menegakkan agama Allah? Jawab Nabi, orang yang benar-benar berjuang bagi melihat kalimah Allah itu tinggi. Kalimah Allah itu sentiasa kuat. Kalimah Allah itu sentiasa teguh. Tidak runtuh dan tidak boleh diruntuhkan oleh sesiapa pun. Itu dia pentingnya keikhlasan pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengharapkan agar kita semua dengan ibadat puasa yang kita lakukan ini membersihkan jiwa kita. Akhirnya memperteguhkan keikhlasan kita bagi melaksanakan segala bentuk perjuangan kebenaran ini bagi meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Agar Allah Ta'ala pupuk dan suburkan keikhlasan di dalam jiwa kita. Dan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sifat-sifat dan niat-niat yang lain daripada itu. Sama ada agar kita dipandang hebat, dipandang glamour, dipandang berbagai-bagai, ataupun kita memiliki niat tertentu untuk mencari kesempatan-kesempatan tertentu. Yang pastinya hati seseorang hanya Allah yang mengetahuinya. Hati kita Allah mengetahuinya. Allah, Ramadan Karim, maka Allah memuliakan kita semua insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.